itu malaikat yang cukup banyak turun pada waktu malam, kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dalam keadaan malaikat yang turun tu bukan saja malaikat yang kanan, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, banyaknya malaikat yang turun, terlalu banyaknya keberkatan Allah yang turun, dia bergabung waktu sahur dengan waktu Lailatul Qadar, bergabung dua dalam Lailatul Qadar. Buat solat-solat yang asas. Sebab itu saya selalu saya mengingatkan bahawa kita ni bila mari lepas isyak jangan tangguh, masuk isyak saja, solat sunat isyak, solat isyak, lepas tu sunat isyak ba'diyah, lepas tu seterusnya tarawih. Habis tarawih terus tutup dengan witir. Kenapa saya kata begitu? Sebab bila mana kita dah habis isyak kita, dah habis solat sunat lepas isyak, dah habis kita punya tarawih, kita dah selesai, habis witir dah selesai. Maknanya untuk package di awal malam sudah selesai. Kenapa di awal malam sudah selesai? Nanti bila kita bangun sahur, kita tak fikir lagi lah witir kita, tak fikir lagi lah kita nak tutup ataupun takut tertidur ataupun terlewat. Maksudnya kita bangun, kita terus dengan solat-solat sunat yang lain. Bermakna ada fasa yang kedua. Jadi kita bangun tu dalam keadaan kita bangun malam nanti dalam keadaan kita terus saja. Tuan-tuan nak buat tahajud dulu boleh, nak buat taubat kemudian pun boleh, nak buat taubat dulu boleh, nak buat tahajud kemudian boleh. Terpulang pada diri masing-masing. Dalam keadaan manusia, yang namanya manusia, dia berdosa. Solat sunat taubat, dia berhajat, di sana solat hajat, di sana dia meminta pada Allah dengan kekurangan dia, ada namanya tahajud. Dalam keadaan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan ini saya nak sebut sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kan? Maknanya kita ni bila bangun tu dah selesai dah urusan kita yang kita anggap sebagai awal daripada malam. Sebab itu saya sebut apa dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib ataupun Sa'id Ibn Musayyab, iaitu seorang tabi'in yang terkenal yang dipanggil khairut tabi'in, iaitu tabi'in yang paling baik ataupun yang paling baik, iaitu tabi'in yang sangat dimuliakan oleh tabi'in yang lain, bahkan seorang yang faqih, seorang yang alim, ulama, dan terkenal. Dan di sana ada 7, di sana ada alim yang dipanggil alimul ahli Madinah, iaitu tabi'in yang paling alim di kalangan penduduk Madinah, iaitu Sa'id Ibn Musayyab ataupun Musayyib, yang lahir pada 15 Hijrah dan wafatnya meninggalnya pada tahun 94 Hijrah. Dia lahir pada zaman Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni sahabat-sahabat, dia mula memerintah 13 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 23 Hijrah. Dalam tempoh pemerintahan dia pada tahun 15 Hijrah lahirlah Sa'id Ibn Musayyib. Sa'id Ibn Musayyib dia kata bermulanya kelebihan daripada Lailatul Qadar itu bermulanya pada waktu isyaknya. Dalam keadaan waktu isyak ini, bermulanya kita solat isyak tu dah marilah keberkatan Lailatul Qadar. Maksudnya dengan arti kata lain, kena pula Lailatul Qadar isyak, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, pada hari tersebut isyak yang terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Isyak pada hari itu. Solat sunat qabliyah sebelumnya terbaik 1000 bulan. Selepasnya ba'diyah 1000 bulan. Lepas tu istighfar 1000 bulan. Allahu Akbar. Dalam keadaan semua diganda, bermula waktu isyak. Dalam keadaan Allah lebihkan dalam kelebihan ini, yang mana kita lihat itu bermula dengan apa yang kita kata, saya sebutkan 2 hari lepas, iaitu bermulanya waktu isyak. Kemudian apa lagi? Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran ini dibacakan sebelum subuh dengan selepas subuh tak sama. Dari sudut kelebihan, dari sudut khusyuk dia, dari sudut kelebihan khusyuk dia, bagi Umi opak kon. Dari sudut kelebihan waktu isyak dia, minta maaf, kelebihan dia, khusyuk dia, fokus dia, penghayatan dia berbeza selepas daripada subuh. Sebab tu orang yang dapat menjaga Al-Quran dia sebelum daripada waktu subuh, orang ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok apabila dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu akan berkata-kata, akan menjadi hujah kepada dia. Allahu Akbar.
antara yang menjadi hujah. Sebab itu bila ditanya, ustaz nak banyak baca apa, surah apa, antaranya surah-surah yang biasa disebutkan oleh ulama, antaranya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah yang kita baca setelah daripada sebelum daripada kita tidur. Tapi dalam keadaan itu kita kena tengok pula kelebihan surah-surah itu. Antaranya surah yang dipanggil surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Nama lain bagi surah ini Al-Munjiyah ataupun Al-Mani'ah, sebagai pencegah atau penyelamat pembacanya daripada azab kubur, ketika mana dia masuk dalam kubur. Sebab itu dalam keadaan kita i'tikaf ini, bukan i'tikaf itu secara khusus qiyam, tak, cara khusus kita hanya sembahyang saja, tidak. Sebab itu kita yang susun kita punya program. Apabila kita bangun malam, kita nak solat ke, nak tidur ke, nak zikir ke, nak Quran ke, kita boleh susun mana yang kita rasa kita nak susun, biar kepelbagaian aktiviti menuju kepada subuh itu semuanya dalam keadaan pahala, dan amal-amal soleh ini akan diangkat apabila dia kena pada Lailatul Qadar. Semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya sebut semalam, 2 hari lepas, bahawa dia bergabung double bonus, tuan-tuan. Sebab apa? Pada waktu sahur itu, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu asar itulah turunnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup banyak. Dalam kiasannya Allah turun ke langit dunia, iaitu ke langit ila sama'id dunya, yang disyarahkan oleh ulama, yang turun itu ialah malaikat Allah dengan jumlah yang sangat banyak. Erti kata lain, yang turun itu ialah malaikat yang cukup banyak dalam keadaan kelebihan daripada waktu-waktu yang lain. Sebab itu dalam tempoh 24 jam kita, waktu yang sangat baik untuk beribadah malam. Di antara malam tu hujung malam yang dipanggil sulusul lail, yang akhir, sulusul lailil akhir minal lail, 1/3 hujung, iaitu waktu sahur, iaitu waktu yang disebutkan oleh ulama, iaitu pada pukul 4, pukul 5. Waktu ini sangat mustajab, selain daripada Ramadan. Dan bila mari Lailatul Qadar, dia bergabung dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dan maknanya berturunnya malaikat, perkataan tatanazzalul, dalam keadaan ayat yang lain disebut tatanazzalu alaihimul malaikah, yang tanazzul ni turunnya malaikat dengan jumlah yang banyak. Bahkan pada malam Lailatul Qadar turun malaikat esko kanan Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya Jibril, turun Mikail, turun Israel, turun Israfil. Ini malaikat esko kanan Allah Subhanahu Wa Taala, banyaknya. Dan sebab itu tanda apabila berlakunya Lailatul Qadar itu dapat dilihat setelah berlaku Lailatul Qadar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan tanda sebelum. Yang tuan-tuan kata ganjil tu belum tepat lagi, hanya kiasan saja. Nabi tak letakkan mesti ganjil, tidak. Sebab itu dia juga boleh berlaku malam waktu yang genap. Semalam ada yang tanya saya, ustaz, hari ni 21 ke 20? 21 saya kata, malam semalam. Habis ustaz, saya malam ni baru nak mula. Saya kata nak buat macam mana? Sangka baik pada Allah, teruskan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu belum berlaku. Habis ustaz, boleh tak dia berlaku pada 20? Boleh. Tidak mustahil. Yang dipanggil al-awakhir al-bawaqi, hari-hari akhir yang berbaki daripada 20, iaitu 20, 21 sampailah kalau kita puasa 30, malam 30 pun boleh berlaku Lailatul Qadar. Sebab itu dalam kita beribadah, jangan mencuri-curi, jangan mengira-ngira, jangan mengagak-ngagak, jangan berlakon-lakon. Sebab kalau kita ada perangai ini, takut-takut nanti kita terlepas dengan kebaikan yang hanya berlaku satu malam dalam 365 hari setahun. Dalam keadaan kenapa? Kita berkira-kira. Bila kita berkira-kira, Allah juga berkira-kira dengan kita. Kalau kita tidak berkira-kira, kita ada keikhlasan, kita tidak mencari selain daripada keampunan Allah, lalu Allah juga akan membalas di atas apa yang kita lakukan. Ya salam. Sebab itu kalau ada pun tandanya, ada orang nak buat, saya tengok ada hadis Nabi menyebut, ada tanda-tanda dia, banyak hadis Nabi, hadis yang sahih. Antaranya iaitu apabila masuknya waktu pagi besok, antaranya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi yang kecil ni. Nabi wafat umur dia 13 tahun. Nabi dia lahir 2 tahun sebelum Nabi berhijrah.
Itulah dia. Siapa dia? Tak lain tak bukan Ibnu Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Dalam keadaan dia kecil, 13 tahun. Tapi banyak doa-doa Nabi kena pada dia. Bahkan Nabi yang tahnik ketika dia lahir. Air liur Nabi sudah bercampur dengan air liur Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Sebab itu Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhu hikmah. Banyak lagi doa-doa Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, tanda-tanda tuan-tuan Lailatul Qadar itu lailatul samhatun talqatun la harata wala baridah, tusbihu syamsuha sabihatuha safiqatan hamra. Safiqatan hamra. Pada malam yang bening, tuan-tuan. Sebab itu orang yang menghidupkan malam, tiap-tiap malam dia qiyamul lail, dia sendiri ada satu perasaan. Perasaan apa, tuan-tuan? Dia ada satu perasaan yang Allah bagikan, Allah lontarkan pada orang yang menghidupkan malam. Dan orang yang sentiasa istiqamah dengan malam, malam dengan qiyam dia hidupkan malam, dia ada satu sentimen dalam hati dia, dia ada sentimental value. Dia ada rasa satu perkataan Lailatul Samhatun. Satu malam yang sangat touching kat dalam hati dia. Kalau dia berdoa malam lain, dia berdoa menangis juga, tapi malam tersebut nangis je lain. Doa dia selalu masuk ke hati. Pada malam tu lagi banyak masuk dalam hati dia. Dalam doa dia pada malam tersebut agak berbeza dengan doa malam yang lain. Hati dia terasa lebih touching, lebih tenang, lebih khusyuk. Bacaan dia, bila dia buka Quran baca juga, malam tu dia rasa lain. Air mata dia bergenang mengenangkan dosa-dosa dia. Hati dia rasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini tak ada siapa boleh tahu, melainkan orang tu sendiri yang rasa. Dengan syarat dia konsisten. Bermula daripada awal Ramadan sampailah 10, masuklah 20, masuklah 30. Kita bersiaran ni sahabat-sahabat. Kalau sahabat kumpulkan saya punya tajuk-tajuk muhasabah jiwa saya sampai hari ni, saya betapa banyak saya tekan tentang Ramadan. Bermula sebelum daripada Ramadan, kita bermula dengan PKP. Sebab PKP ini bermula 18 Mac. Bermakna Allah sudah berikan satu pre-PKP yang dipanggil pre-iktikaf atau dipanggil pre-Ramadan ataupun pre-Lailatul Qadar, untuk kita duduk dalam satu program, untuk kita duduk dalam suasana persiapan untuk terjun dalam Ramadan. Dan bila pergi ke hujung ni merupakan starter dia daripada sebelum Ramadan. Dan sebab tu orang ni dia biasa je buat. Dan pada malam Lailatul Qadar dia rasa samhatun. Dia rasa benda ni touching kat hati dia, orang lain tak boleh tahu. Sebab tu bila kita, tuan-tuan, kita bangun malam dalam keadaan tak Ramadan pun, bila kita sebut dalam erti kata, kita sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, air mata mesti bergenang, tuan-tuan. Bila kita sebut Ya Allah, Ya Allah, pandanglah aku, Ya Allah. Tengoklah aku ni, Ya Allah. Aku yang hina ni, bangun malam ni, yang hina ni, Ya Allah. Dalam keadaan kita merayu-rayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, merupakan waktu yang bukan sebarangan waktu. Kita tinggalkan segala kenikmatan tidur, nikmat seronok, nikmat apa yang kita rasakan dengan dunia. Kita nak selesa dengan nafsu kita, tiba-tiba kita lawan nafsu kita, kita berjihad, berjuang, merendahkan, menundukkan nafsu dalam taat kepada Allah. Yang ni luar biasa. Apatah lagi yang namanya yang dipanggil malam-malam yang cukup istimewa. Lalu diberikan tanda, antaranya tadi disebutkan, iaitu Lailatun samhatun talqatun. Malam tersebut dia cukup hening, dia bening. La harata wala baridata tusbihu syamsuha. Dan besok paginya matahari tu naik dalam keadaan yang redup, dalam keadaan yang panasnya tidak berapa panas. Nak kata hujan macam tak hujan, nak kata nak hujan tapi tak hujan, kita rasa lain. Orang yang rasa ni orang-orang tertentu. Namun orang yang rasa ni, walaupun dia itu terasa kelebihan-kelebihan ataupun perbezaan, namun dia tetap konsisten. Sebab dia ni tak berlakon, dia ni ikhlas. Tetapi dia ada perasaan tersebut. Dan safiqatan hamra, dan dia punya panas dia pagi itu dalam keadaan langit itu dalam keadaan apa? Redupnya itu. Antaranya kata ulama, kenapa keadaannya demikian? Kerana ketika itu malaikat yang cukup banyak turun pada waktu malam, kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dalam keadaan malaikat yang turun tu bukan saja malaikat yang kanan,
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, banyaknya malaikat yang turun, terlalu banyaknya keberkatan Allah yang turun, dia bergabung waktu sahur dengan waktu Lailatul Qadar, bergabung dua dalam Lailatul Qadar. Ketika banyaknya malaikat bila nak naik semula ke langit dalam keadaan apa? Hatta matla'il fajr. Bila terbitnya matahari, keberkatan tu habislah. Maknanya yang dikatakan lailah ataupun lailun, malam tu habis. Bila habis malam, bila terbitnya matahari, bila masuk waktu subuh, bawa tu dipanggil pagi, dah tak panggil malam. Bila mari ke siang, dalam erti kata lain, keberkatan dia sudah habis. Maknanya ketika itu malaikat naik semula ke langit, ketika banyaknya malaikat naik ke langit, itu yang malam jadi, yang dikatakan matahari jadi apa dia? Jadi redup. Safiqatan hamra, kerana malaikat yang naik itu menutup apa dia, cahaya matahari yang cuba sampai ke bumi. Malam tu dalam keadaan siang tu kita rasa lain redup. Dan sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sahabat-sahabat kita, dia kata dia buat satu kajian tuan-tuan. Dia buat apa? Dia ambil telefon setiap pagi ketika matahari syuruk. Maksudnya kalau hari ini matahari terbit pukul berapa? Pukul 7:10 contoh. Maka dia ambil ketika itu gambar ke arah langit. Sebab kalau kita ambil matahari dengan kamera kita, dia akan ada apa dia? Cahaya. Dan dia ambil sampailah 10. Sampai raya tuan-tuan, dia buat perbandingan antara gambar-gambar itu. Manakah yang paling redup? Yang paling tak bercahaya? Maka dia kata itulah Lailatul Qadar.